Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, apabila diazankan ataupun dilaungkan azan untuk menunaikan solat Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera menunaikan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Sesungguhnya yang demikian itu adalah baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita bab Kaifiyatul Kaifal Azan, Kaifal Azan dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi insyaAllah ana diamanahkan untuk bukan untuk menggantikan lah, tapi untuk berlatih, berlatih untuk muzakarah dengan tuan-tuan. Kerana kalau nak sebut menggantikan ni mesti yang setara ataupun yang sama level dengan Maulana kan. Tapi ana ni kira talibil ilmi ataupun masih menuntut lagi dan masih lagi belajar macam tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan di kalangan yang ada di hadapan saya ni lebih arif ataupun lebih alim daripada saya. Jadi ini ana anggap sebagai satu proses melatih dirilah, untuk sama-sama kita berada dalam bidang ilmu ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Sunan Abu Daud dalam bab Kaifal Azan. Jadi tuan-tuan, kita dalam bidang ilmu hadis ni, kita berguluman dengan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa, kan? Ilmu usulul hadis dan sebagainya. Adalah satu pengajian ilmu yang seperti lautan lah, seperti lautan yang mana dalam dan luas. Jadi orang kata kalau kain panjang sejengkal ya, orang tua kata kalau kain panjang sejengkal usah diduga laut yang dalam. Jadi ana ni umpama orang kata orang yang masih belajar, yang masih orang kata tidak ada pengalaman, bukan orang yang sepatutnya berada di hadapan ni, tetapi sebagai satu latihan lah. Kalau kata mancing tu, mana kata kita mancing tu sebagai latihan kita, bukan nak dapat ikan sangat, tapi sebagai latihan kita dalam kita menuntut ilmu. Kita sambung hadis yang ke 501 Hari itu kita berhenti pada hadis Musaddad, hadis Musaddad, hadis 500. Sebelum sambung hadis 501, ana kena sebut balik hadis yang hadis 500 tu, sebab ia berkaitan rapat dengan hadis 501, iaitu hadis daripada Abu Mahzurah, Sunan Abu Daud, dengan sanadnya daripada Abu Mahzurah an abihi, daripada ayah dia dan daripada datuk dia, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni sunatal azan, bagi tahu aku ataupun ajarkan aku tentang cara untuk melaungkan azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famasaha muqaddama ra'si. Rasulullah SAW sambil dia pegang di hadapan kepala dia, waqala, kemudian dia berkata, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, kamu katalah Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa'u biha sautaka, dengan tinggi suara kamu.
Okey. Thumma taqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takhfidu biha sautaka, dengan kamu perlahankan suara kamu. Maknanya kalimah syahadah tadi yang dibacakan tu dengan perlahan suaranya. Summa tarfa'u sautaka bisyahadah, kemudian kamu tinggikan balik suara kamu. Syahadah itu dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Fa in kana salata subhi qulta as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jika solat subuh, maka kamu sebutlah as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang disebutkan, yang dibincangkan oleh ulama, iaitu yang pertama tentang kalimah Allahu akbar. Kalimah Allahu akbar di dalam hadis ini disebutkan sebanyak 4 kali. 4 kali. Jadi disebutkan 4 kali, dipanggil sebagai lafaz disebut sebagai dikenali sebagai at-tarbi'. Lafaz Allahu akbar sebanyak 4 kali tu maknanya secara at-tarbi', secara 4 kali. Ada ulama yang menggunakan dalil yang lain, iaitu lafaz takbir dengan cara 2 kali, iaitu Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali saja. Ini cara at-tasniyah. Okey. Jadi isu yang pertama berkenaan sama ada tasniyah ataupun tarbi'. Isu yang kedua dalam hadis ini ialah berkaitan dengan lafaz syahadah tadi. Lafaz syahadah yang kita baca secara perlahan dan dibaca pula secara kuat. Maka isu itu perkara itu dibincangkan oleh ulama yang disebutkan sebagai at-tarji'. At-tarji'. Itu perkara kedua. Yang ketiga, ketika mana solat subuh, maka katakanlah as-salatu khairu minan naum. Jadi dalam perbincangan hadis ini, ulama menyebut bahawa as-salatu khairu minan naum itu dikenali sebagai at-tathwib. At-tathwib. Kemudian saya sambung pada hadis yang seterusnya. Saya signalkan dulu ataupun saya bagi kata sedikit hints lah untuk isu yang ada dalam hadis ni. Kemudian kita akan bincang kemudian. Hadis yang 501, haddatsana Hasan bin Ali, haddatsana Abu Asim wa Abdul Razzaq an Ibn Juraish qala akhbarani Utsman ibn Sa'ib akhbarani abi wa ummu Abdul Malik bin Abi Mahzurah an Abi Mahzurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadzal khabar wa fihi as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum fil ula min as-subhi. Hadis yang ini Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Abu Mahzurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama hadis yang ini juga, iaitu hadis yang sebelum tadi, hadis yang kita sebut tadi. Maknanya dia tak ulang dah hadis tu. Seumpama hadis tu tadi, hadis itu juga wa fihi, dan padanya as-salatu khairu minan naum. Ada lafaz itu, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Kemudian fil ula minas subhi, pada awal subuh. Ini tak ada pada hadis tadi. Fil ula minas subhi. Yang ini menunjukkan bahawa azan ini ada 2 kali. Azan pada waktu subuh ada 2 kali. Iaitu azan yang pertama qabla al-fajr. Azan ini, azan yang dikatakan fil ula minas subhi ini ialah menunjukkan kepada azan qabla al-fajr. Kan sebelum ni pernah kita belajar innal bilala yu'adhinu bil laili, innal bilala yu'adhinu bil laili fakulu washrabu hatta yu'adhina ibnu ummu maktum, hatta yu'adhina ibnu ummu maktum. Menunjukkan bahawa dalam hadis itu Bilal melafazkan azan yang pertama, kemudian makan dan minumlah sehingga azannya Ibnu Maktum. Okey, itu azan yang kedua.
Kita sambung lagi. Wa qala Abu Daud wa hadithu Musaddad abyan. Kata Abu Daud, hadis Musaddad abyan. Hadis Musaddad ada hadis yang pertama tadi. Hadis yang kita sebut 500 tadi. Itu lebih jelas. Hadis yang tu lebih jelas. Qala Hasan bin Ali. Kata Hasan bin Ali pada hadisnya, fi hadisihi. Qala Abu Mahzurah wa 'allamani al-iqamah maratain. Diajarkan kepada aku, iaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada aku iqamah dua kali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Dalam hadis ni kalau kita perasan tidak ada lafaz iqamah ni, tidak ada qad qamatis solah. Ya. Maka qala Abdul Razzaq, kata Abdul Razzaq, wa idza aqamta faqulha maratain. Apabila kamu nak qamat, kamu sebutlah dua kali. Qad qamatis solah. Sebutlah, dia tambah, dia kata sebutkan kalimah qad qamatis solah. Asami'ta, kamu dengar tak? Dia tanya kepada tilmidhi, kepada pelajar dia. Qala, kemudian kata Abdul Razzaq lagi, fakana Abu Mahzurah, kata Abu Mahzurah yang meriwayatkan hadis ni daripada Rasulullah SAW. La yajuzu nasiyatahu wa la yafruquha li'anna Nabi SAW masha 'alaiha. Abu Mahzurah tadi, dia tak cukur rambut dia yang kat depan yang Nabi pegang tadi. Yang Nabi sentuh tadi, dia tak cukur rambut dia, dan dia tidak apa-apa kan rambut dia ni, dia biarkan je. Li'anna Nabi SAW, kerana Nabi SAW pernah pegang dekat kepala depan ni. Okey, kita terus pada hadis yang 502. Kita baca dulu semua. Hadatsana Hasan ibnu Ali, hadatsana Affan wa Sa'id ibnu Amir wa Hajjaj wal ma'na wahid. Qalu hadatsana Hammam, hadatsana Amir al-Ahwal, hadatsani Makhul anna ibnu Muhairis hadatsahu anna Aba Mahzurah hadatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhan 19 kalimah. Pada hadis yang ni pula, hadis yang sama daripada Abu Mahzurah, tapi turuk dia berbeza ataupun sanad yang berbeza. Dia kata bahawa Rasulullah SAW mengajarkan Abu Mahzurah azan 19 kalimah, 19 kalimah. Wal iqamah 17 kalimah, dan iqamah pula 17 kalimah. Al-adhan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai habis tuan-tuan. Sampai habis. Wal iqamah, sambungnya wal iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hari ni praktis azan je. Ulang azan banyak kali ya. Jadi dalam iqamah ni kalau kita perasan dua kali. Iqamah ni dua kali kita ulang. Dalam hadis ni, hadis Abu Mahzurah ni, iqamah sebanyak dua kali. Biasa kita buat sekali ya. Tapi yang ni disebut dua kali. Ini kita akan bincang lagi. Hadis 503, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abu Asim, hadatsana Ibnu Juraish, akhbarani Ibnu Abdul Malik bin Abi Mahzurah, yakni Abdul Aziz, an Ibn al-Muhairis, an Abi Mahzurah, qala alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dhin huwa bi nafsihi. Abu Daud dengan sanadnya daripada Abu Mahzurah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan sendiri. Dia sendiri yang mengajarkan. Faqala, dan dia berkata, qul, katakanlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang ni disebut azan ni sebanyak 2 kali. Maratain. Qala thumma irji', kemudian ulang. Maknanya dalam kalimah syahadah ni, syahadah dalam hadis ini juga lebih kurang yang tadi ada berlakunya tarji', makna pengulangan. Famudda min sautika, maka kamu panjangkan lagi suara kamu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Okey. Hadis yang terakhir kita nak baca pada malam ni ialah hadis daripada An-Nufaili. Haddatsana An-Nufaili, haddatsana Ibrahim ibnu Ismail ibnu Abdul Malik ibnu Abi Mahzurah qala sami'tu jaddi Abdul Malik ibnu Abi Mahzurah yadhkuru annahu sami'a Aba Mahzurah yaqul alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adhan harfan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an, ulang balik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tarji' tadi balik. Ulang. Maknanya yang tadi baca perlahan, yang ni baca kuat sampai habis. Sampai habis. Wa kana yaqulu fil fajri as-salatu khairum minan naum. Kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda, kamu sebut pada solat subuh, as-salatu khairum minan naum, iaitu kalimah tasbih. Okey. Kita kembali kepada hadis yang pertama tadi yang kita sebut, iaitu hadis yang 500 tadi. Dalam hadis ini kita saya dah bagi hint berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan dan dibincangkan oleh ulama, iaitu yang pertama, kalimah Allahu akbar disebutkan secara tarbi' ataupun secara tasniah. Yang kedua, syahadah itu sama ada diulang ataupun tidak, tarji'. Okey. Yang ketiga, berkenaan dengan at-taswib dalam menyebut as-salatu khairum minan naum. Dan yang keempat, azan pada waktu subuh, azan pada waktu subuh sebanyak 2 kali. Ya. Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, daripada hadis yang pertama Maulana baca, hadis yang 499 sehinggalah hadis 504 yang kita baca pada malam ini, dalam bab kaifal azan, ada 2 peristiwa, melibatkan 2 peristiwa. Iaitu peristiwa yang pertama, iaitu hadis 499, hadis daripada Abdullah bin Ishaq. Hadis Abdullah bin Ishaq, sebagaimana yang peristiwa dia secara ringkas saya sebut, yang Maulana dah sebut sebelum ni, iaitu Abdullah bin Ishaq dia mimpi seorang lelaki menceritakan pada dia cara nak azan. Maka dia bagi tahu kepada Rasulullah, dia adukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah minta Abdullah bin Zaid untuk ajarkan kepada Bilal bin Rabah, atas sebab-sebab tertentu lah, yang kita dah sebut dah sebelum ni. Jadi itu hadis yang pertama. Abdullah bin Zaid dia menyebut, dia bermimpi dan dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Itu hadis 499. Kemudian hadis 500 sampai hadis 504 semua hadis daripada peristiwa Abu Mahzurah. Peristiwa Abu Mahzurah, cuma berbeza dari segi sanad ataupun turuk yang meriwayatkan hadis itu. Peristiwa yang sama. Jadi kita nak tahu apa peristiwa yang berlaku ataupun asbabul wurud dia, sebab hadis itu disebutkan, ya. Kita tengok dalam kitab Bazlul Majhud fi Halil Sunan Abi Daud. Peristiwa yang berlaku pada peristiwa ini berlaku pada Abu Mahzurah sendiri, iaitu ketika mana Abu Mahzurah bersama dengan kaum dia, bersama dengan kawan-kawan dia, dia ketika itu fakunna fi ba'du tariq Hunain, kami ni di separuh perjalanan di Hunain, kan? Faqafala Rasulullah SAW min Hunain, Rasulullah SAW ni dalam ketika dia pulang daripada Hunain, falaqina Rasulullah SAW fi ba'du tariq, maka kami bertemu dengan Rasulullah SAW di pertengahan jalan.
fa adzana muadzin Rasulullah SAW lis-salah. Maka muazzin Rasulullah SAW, tukang azan Rasulullah SAW mengazankan untuk menunaikan solat. Qala Abu Mahzurah fa sami'na saut al-muazzin wa nahnu mutanakibun. Maka kami dengar suara muazzin itu, maka kami rasa tersentuh, tertarik. Fasarakhna nuhkihi wa nastahzi'i bihi. Kami menjerit, kami memekik dengan tujuan untuk mengejeknya. Maknanya dia azan untuk dia ikut balik apa yang disebutkan oleh muazzin tu dengan tujuan untuk mengejeknya. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar suara tu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ituni bihaula'il fatayan." Kamu datangkan pemuda-pemuda tu datang sini, bawa mari sini. Faqala azanu. Bila dah datang duduk depan, fa azanu ila anna waqafna baina yadayhi. Bila dah duduk depan, maka Nabi suruh azan lah. Pakai azan mereka, suruh azan. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu sebut, ayyukum allazi sami'tu sautuhu qad irtafa. Siapa dia di kalangan kamu ni yang aku dengar tadi suara dia tu tinggi, suara kuat. Fa asyaral qaum kulluhum ilayya wa sadaqu. Maka kawan-kawan tadi, kaum aku tadi, dia pun tunjuk kepada aku, semua tunjuk pada aku, yang lain pun setuju. Aku, mana akulah suara yang paling kuat. Fa arsala kulluhum wa habasni. Yang lain disuruh balik kecuali aku ditahan. Ditahan aku. Faqala faqum. Faqala qum fa'adzana bis-salah. Fa'adzin bis-salah. Maka Rasulullah kata, bangun, kamu azan untuk tunaikan solat. Faqumtu, maka aku pun bangun. Faqumtu baina yaday Rasulullah SAW. Aku bangun di depan Rasulullah SAW. Fa'alqa alayya Rasulullah SAW at-ta'zin huwa binafsihi. Maka Rasulullah pun ajarlah pada aku azan itu, dia sendiri yang ajar pada aku sampailah habis azan. Itulah peristiwa tadi. Itulah di sebalik peristiwa yang berlaku, asbabul wurud ataupun sebab berlakunya ataupun disebut hadis tadi, yang banyak kita baca tadi. Okey. Kemudian dalam isu tarbiyah tadi, isu tarbiyah iaitu sama ada lafaz takbir Allahu Akbar itu sama ada disebut 2 kali tasniah ataupun disebut sebanyak 4 kali. Di situ ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat ulama. 2 pendapat ulama ni berdasarkan 2 dalil yang berbeza. 2 dalil yang berbeza. Pendapat yang pertama dipelopori oleh mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama. Pendapat yang kedua dipelopori oleh Imam Malik dan juga Imam Malik. Ikhtalafa fi hadis Abdullah bin Zaid. Tadi kita bacakan hadis daripada Abdullah bin Zaid dan juga hadis Abu Mahzurah. Ada 2 hadis berkenaan dengan azan ini. Jadi ulama bersisih pendapat berkenaan dengan hadis Abdullah bin Zaid fi tasniyah wa tarbi'. Sama ada tasniyah ataupun tarbi', sama ada 2 kali bacaan Allahu Akbar ataupun 4 kali. Wal masyhur fihi at-tarbi'. Yang paling masyhur, yang masyhurnya adalah at-tarbi'. Wa bi tarbi' qala asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur ulama. Tarbi' ni adalah pendapat siapa? Pendapat asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, jumhur ulama. Manakala wa bi tasniyah qala Malik. Tasniyah ni berdasarkan pendapat Imam Malik. Wahtajja bihadzal hadis. Maka Imam Malik ni berdasarkan, dia berhujah dengan hadis ini. Hadis mana? Hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid. Sebab kalau kita tengok hadis yang 499 tadi, hadis Abdullah bin Zaid itu dia tak ulang sampai 4 kali. 2 kali saja.
Dia berhujah berdasarkan hadis itu. Wa bi annahu amalu ahli Madinah. Kemudian pula dia berhujah juga dengan amalan ahli Madinah. Maknanya orang Madinah beramal dengan lafaz Allahu Akbar tu sebanyak 2 kali. Wa hum a'rifu bisunan. Maka orang Madinah ni merupakan orang yang lebih mengetahui berkenaan dengan sunnah Rasulullah, sebab mereka duduk lama dengan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian jumhur ulama pula wahtajja al-jumhur bi anna ziyadah min as-siqah maqbulah wa bi tarbi' amalu ahli Makkah. Jumhur ulama pula dia berhujah bahawa tarbi' ni adalah amalan ahli Makkah. Wa hiya majma' muslim fil mawasim wa ghairiha. Mekah ni tempat berkumpulnya orang Islam. Walam yunkir dzalika ahadun minas sahabah wa ghairihim. Dan tak ada seorang pun di kalangan sahabat ni yang ingkar ataupun mereka ni mengakui perbuatan tarbi' itu. Tidak mengingkari pun di kalangan sahabat, termasuklah khulafa'i rasyidin al-mahdiin. Dan mereka ni berhujah berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah. Sebab hadis Abu Mahzurah ni dia sebut sebanyak berapa kali? Dia bersebut sebanyak 4 kali. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Imam Malik tadi berdasarkan hadis Abu Mahzurah juga. Hadis Abu Mahzurah juga. Tetapi riwayat Abu Muslim, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Sebab dalam riwayat Muslim dia sebut hanya Allahu Akbar 2 kali saja. Itu berkenaan dengan isu tarbi'. Yang kedua berkenaan dengan isu tarji' tu, iaitu mengulangi syahadah tu. Mengulangi syahadah. Pendapat terbagi pada 2 pendapat. Pendapat yang pertama berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah, yang mana Rasulullah SAW bertemu di Hunain tadi. Pendapat yang kedua berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Yang mana Abdullah bin Zaid dia bermimpi dan dia mengajarkan azan itu kepada Bilal. Kenapa? Kerana pendapat yang pertama itu, pendapat yang pertama tadi dia berdasarkan hadis Abu Mahzurah, kerana hadis tersebut, kalau kita tengok hadis yang ke-501, hadis yang 501 dalam ni tadi, dia menyebut bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahul azan 19 kalimah. Bahawa Rasulullah SAW mengajarkan Abu Mahzurah azan 19 kalimah. 19 kalimah. 19 kalimah ni termasuk dengan tarji'. Termasuk dengan tarji'. Okey. Pendapat pertama ni yang berdasarkan hadis ini ni, dia dipelopori oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, jumhur ulama dan juga sebahagian daripada ulama Hambali. Pendapat yang kedua yang berhujah berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid, tuan-tuan boleh tengok pada hadis yang pertama tu. Hadis yang pertama, kat situ hadisnya kalimah azan tu hanya 15 kali saja. 15 perkataan saja, 15 kalimah saja. Berdasarkan hadis itulah ulama-ulama daripada mazhab Hambali dan Hanafi ni, sebahagian daripada mazhab Hambali dan Hanafi ni mengambil hujah. Mengambil hujah. Jadi kita nak tengok sikit pandangan Imam Nawawi berkenaan dengan isu ini. Kata Imam Nawawi, hazal hadis hujjatun bayinatun. Hadis mana? Hadis Abu Mahzurah yang pertama tadi. Pandangan yang pertama tadi iaitu hazal hadis hujjatun bayinatun. Hadis ini adalah hujah yang jelas, dilalatun wadihah, dalil yang terang, limadhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur ulama. Anna tarji' fil adhan thabitun masyru', bahawa
tarjih itu adalah, tarjih dalam azan itu adalah sabit dan juga disyariatkan. Tarjih ni apa? Tarjih itu ialah wa huwal 'ud ila syahadatain maratain bi raf'in saut ba'da qawlihima maratain bi khafdi saut, bi khafdi saut. Tarjih itu ialah pengulangan dua kalimah syahadah sebanyak 2 kali dengan meninggikan suara selepas menyebut 2 kali secara perlahan. Ya, 2 kali secara perlahan. Yang kita sebut syahadah sebanyak apa, syahadah asyhadu alla ilaha illallah tu, sebut secara perlahan dulu 4 kali itu kan. Kemudian baru sebut secara kuat. Itu disebut tarjih. Maka itu hujah bagi apa nama jumhur ulama dan juga ulama-ulama lain tadi. Wa qala Abu Hanifah wal Kufiyun, kata Abu Hanifah dan ulama Kufah, la yashra'u at-tarjih amalan bi hadis Abdullah bin Zaid. Abu Hanifah dan serta ulama Kufi tidak mensyariatkan tarjih ini sebagai amalan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Sebab hadis Abdullah bin Zaid itu memang tak ada tarjih dekat situ. Dan hadisnya ada 15 perkataan saja. 15 lapas perkataan saja. Fa innahu laisa fihi tarjih. Maka dia tak ada tarjih lah di situ. Wa hujjatul jumhur hadzal hadis sahih wa ziyadah muqaddamatun ma'a anna hadis Abi Mahzurah hadza mutaakhir an hadis Abdullah bin Zaid. Tambahan pula, kata jumhur ulama dengan dalil dia tadi, dia kata hadis yang dipegang oleh jumhur ulama tu adalah hadis sahih. Kemudian pula hadis dia tu, hadis Abu Mahzurah tu adalah hadis yang kemudian. Hadis yang kemudian, maknanya hadis yang terkini berbanding dengan hadis Abdullah bin Zaid dalam peristiwa dia mengajarkan kepada Bilal itu. Sebab hadis tu hadis yang mula-mula. Hadis mula-mula disyariatkan azan. Manakala Abu Mahzurah ni ketika peristiwa Hunain, iaitu ketika 8 Hijrah. 8 Hijrah daripada peristiwa lepas peristiwa Hunain itu. Ba'da Hunain. Maknanya pendapat jumhur ulama ni dia lebih terkini dan lebih kemudian lagi. Maknanya yang pertama tu adalah persyariatan yang mula-mula. Okey. Habis. Yang seterusnya tentang taswib. Isu taswib ni ialah melafazkan ataupun melaungkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Disebutkan dalam hadis yang lain, taswib ni hanya ada pada waktu subuh saja. Selain daripada waktu subuh, tidak disunatkan ataupun tidak disyariatkan. Hanya pada waktu subuh saja. Bahkan Abu Daud buat satu bab, iaitu bab fi taswib, daripada Mujahid. Hadis daripada Mujahid, Mujahid qala kuntu ma Ibnu Umar fastawwaba rajulun fi zuhri al-asri qala ukhruj bina fa inna hadhi bid'ah. Daripada Mujahid dia berkata, aku bersama dengan Ibnu Umar, maka seorang lelaki dia telah melafazkan kalimah taswib itu pada waktu zuhur dan asar. Pada waktu zuhur ataupun asar. Maknanya kat situ dia syak sama ada zuhur ataupun asar. Qala, maka Ibnu Umar kata, ukhruj bina fa inna hadhi bid'ah. Keluar kamu daripada sini. Fa inna hadhi bid'ah, ini adalah bid'ah. Ini bid'ah ni, kan? Maka ini ditegahlah daripada melakukan taswib selain daripada waktu subuh. Yang boleh taswib ni adalah waktu subuh sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, taswib ni termasuk dalam qaul qadim. Kalau kita lihat dalam muqaddimah al-Majmu', kitab Majmu' Imam Nawawi, Syarah Muhazzab, qaul qadim ini, ulama besar Syafi'i, dia dalam berpegang kepada hadis, dia berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i ni. Sebab Imam Syafi'i dia ada 2 pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Jadi majoritinya berpegang kepada qaul jadid, kan? Tetapi pada masalah-masalah tertentu
dia berpegang kepada qaul qadim. Masalah apa? Berapa bilangan masalah tu? Itu ulama berselisih pendapat. Bilangan tu, bilangan masalah yang diamalkan ataupun diguna pakai itu ulama berselisih pendapat. Contohnya Imam Al-Juwaini, dia 3 pendapat saja. 3 masalah saja dia pegang pada qaul qadim. Yang lain tu qaul jadid. Imam As-Suyuti dan Imam Asy-Syirazi, dia pegang kepada 14 permasalahan saja. Dan masalah yang pertama adalah berkenaan dengan at-taswib. Qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, at-taswib ni pada solat subuh adalah istihbab, ialah dianjurkan ataupun sunat. Kalau jadi dia tak disunatkan. Maka itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan taswib. Kemudian yang terakhir yang saya nak sebutkan sini ialah tentang isu azan subuh. Sebab bila sebut taswib ni, dia berkenaan dengan isu azan subuh. Azan subuh ni dia ada dua kali pada zaman Rasulullah SAW, iaitu pada qabla al-fajr, sebelum fajar, dan ba'da tulu'il fajr, selepas tergelincirnya fajar. Okey. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, bukan, kata Imam Syirazi. Imam Syirazi dalam matan Muhazzab, dia kata wala yajuzul azan li ghairi subhi qabla dukhul waqt li'annahu yuradu li'lamil waqt fala yajuzu qablahu. Tidak boleh azan selain daripada waktu subuh sebelum masuk waktu, kerana bertujuan untuk memberitahu waktu ataupun bertujuan untuk memberitahu waktu semayang, maka itu tak boleh. Fala yajuz. Wa amma subhi fayajuzu ay yu'adzana lahu ba'da nisful lail. Adapun pada waktu subuh, maka dibolehkan azan selepas 1/2 malam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Berdasarkan hadis ini, Bilal azan, sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam, fakulu, maka makan dan minumlah sehinggalah azan pula ibnu ummi maktum. Sebab muazzin Nabi ni ada 2, yang pertama Bilal, yang kedua ibnu ummi maktum. Wali anna subhi, tujuan ni kenapa boleh azan 2 kali? Li anna subhi yadkhulu waqtuha wan nasu niyamun wa fihim al-junubu wal muhaddatsu. Kerana subuh itu apabila masuk waktunya dalam keadaan manusia sedang tidur, nak mengejutkan orang tidur. Wa fihim al-junubu wal muhaddatsu, dan di kalangan mereka ni ada yang dalam keadaan berjunub dan ada yang dalam keadaan berhadas. Fahtiyaju ila taqdimul adzan liyata'ahhaba lis-salah. Maka berhajatkan, memerlukan kepada diawalkan azan itu supaya untuk persediaan sembahyang. Itu tujuan dia. Jadi sama ada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i menukilkan bahawa sunat diazankan, as-sunnah ayu adzinu lis-subhi marratan, 2 kali. Sunnah melaungkan azan subuh sebanyak 2 kali, ihdahuma qabla al-fajr wa ukhra aqaba tulu'ihi, berdasarkan hadis tadi. Tapi yang afdalnya, wa idza iqtasara ala adzan wahid, kalau nak pilih salah satu, wa idza iqtasara ala adzan wahid fal afdal ay yakunu ba'dal fajr ala ma huwa ma'hud fi sa'ir salawat. Kalau nak pilih, mana pilih yang pilih selepas fajar lah, seperti mana yang kita amalkan selama ni lah. Ini yang disebutkan berkenaan dengan isu solat subuh tu. Jadi itu saja tuan-tuan yang saya nak kongsikan, yang boleh kita sebutkan, yang kita muzakarahkan berkenaan dengan hadis Sunan Abi Daud pada malam ni. Wallahu alam bisawab.